Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, inilah masalahnya sahabat semua. Apabila parti itu resis, apabila parti itu penunggang agama, seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, kita boleh nampak ya, dalam perbahasan-perbahasan begitu baiknya, eloknya, tiba-tiba pula datang ahli parlimen PAS ini ya, berbahas dengan menggunakan sumber yang sudah pun diturunkan daripada media sosial, namun masih digunakan di dalam Dewan Rakyat. Dan akhirnya hari ini menimbulkan kepanasan di dalam Dewan Rakyat kerana menyentuh berkaitan dengan parti DAP, parti MCA dan sebagainya. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku sebenarnya? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan anda. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat kebiadaban pemimpin PAS ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Tuan Dipertua, sebagai akhirnya pindaan rang undang-undang ini, terjemahnya saya baca sama ada Parti Komunis Cina, Kuomintang, Parti Progresif Demokratik Taiwan atau Parti Politik Cina Malaysia, seperti DAP, MCA, semua parti politik Cina global mesti mengakui bahawa kepentingan Cina mesti diutamakan. Masa depan bangsa Cina dan kebajikan orang Cina mesti menjadi keutamaan tertinggi setiap parti politik. Saya rasa perkara ini sangat jelas dan saya minta pihak kerajaan supaya menyiasat. Dan peraturan Dewan, terima kasih Speaker. Saya gunakan peraturan Dewan. Peraturan Dewan. Berapa? Peraturan apa? Peraturan Dewan 36(6) membuat sangkaan jahat. Saya tidak tahu dalam konteks apa Yang Berhormat menyebut Parti Tindakan Demokratik dan MCA semata-mata mengatakan bahawa ia adalah parti politik Cina. Untuk makluman untuk makluman Tuan Tan Sri Speaker, parti DAP ini dianggotai bukan saja oleh warga negara Malaysia yang berbangsa Cina, dianggotai oleh warga negara Malaysia yang berbangsa India seperti saya, seperti Bukit Bendera, seperti Bangi yang berbangsa Melayu. Jadi tolonglah betulkan fakta bila berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Ya, Jelutong, sebentar. Saya kira apa yang sebut cerita itu dia meminta supaya saya berlaku. Tetapi jadi itu bukanlah saya aku Tan Sri Speaker, tapi konteks mengatakan DAP ini adalah parti politik Cina adalah itu tidak yang betul. dibaca di dalam portal yang dikeluarkan oleh penyemat. Saya faham maksud macam. Jadi saya kira tak ada isu di sini. Sila duduk. Tan Sri Yang Dipertua, Keluang. Saya hanya nak bangkit isu di sini, iaitu saya terus cuba cari artikel yang tidak disebut. Dia ada. Sudah not found. 404 dah, page 2 keluar. Iaitu The Rakyat Post pun sudah turunkan artikel tersebut. Betul. Tetapi terus disebut di Dewan Yang Mulia ini. Iaitu saya rasa sebagai ahli yang berhormat yang duduk dalam Dewan Yang Mulia ini, sekurang-kurangnya perlu sahkan sumber maklumat tu sebelum guna tu dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Baik. Tuan Dipertua, semasa saya menyediakan teks ini, saya telah print screen semua artikel itu yang dimuatkan di portal itu dan ada pada saya. Saya tidak tahu dia sudah diturunkan kerana saya masa menyediakan teks ini masih lagi ada dan saya boleh serah kepada Dipertua print screen apa yang saya sebutkan. Tapi Tan Sri Speaker, saya menghormati keputusan Tan Sri Speaker. Tapi konteks kalau artikel itu memang tidak ada sekarang. Jelutong jangan nak belitkan. Baik, ini saya sebut, saya quote. Bagi Speaker dah saya faham. pun tak nak tengok, tapi itu dibaca seperti telah disebut oleh Kuala beliau mempetik. Oleh itu serahkan artikel kepada saya untuk saya sahkan dan saya akan berikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk siasatan. Tan Sri Speaker, sikit saja Tan Speaker. Tan Sri Speaker, di Singapura, kalau membuat kenyataan yang tidak betul dan tidak ini disokong Malaysia, oleh fakta, boleh diambil tindakan, Tan Sri Speaker. Ini Malaysia, bukan Singapura. Ini Malaysia lah. Tapi di sini juga perlu bertanggungjawab. Perlu berdasarkan sebab kepada... itu saya katakan tadi, saya akan ambil artikel ini dan saya kiranya artikel ini tidak benar. Tindakan akan diambil terhadap... Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Serahkan artikel ini kepada saya untuk saya sahkan dengan pihak Menteri sama ada ianya genuine atau tidak. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Sebab itu Tuan Dipertua, saya bangkitkan... Sebab dia quote tadi. Dia quote, saya dengar tu.
saya bangkitkan untuk disiasat oleh pihak menteri. Saya faham. Bukan saya mengesahkan berita Betul. ini. Saya faham tu. Terima kasih Tuan Dipertua yang bijaksana. Sila Akhirnya landing. Tuan Dipertua, pindaan rang undang-undang ini bukan sahaja penting dari segi memberi hak kepada golongan yang layak, tetapi juga sebagai satu mekanisme untuk memastikan keselamatan negara terjamin daripada sebarang penyalahgunaan sistem kewarganegaraan dengan memperkenalkan kawalan yang lebih ketat seperti ujian bahasa, program prioritisme dan pengawasan selepas pemberian kewarganegaraan. Kita dapat menjaga kedaulatan negara ini dengan lebih baik dan saya menyeru agar kita semua menyokong pindaan ini demi negara kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nyebut Gopeng. Kalau cepat tolong serahkan pada saya artikel tu ya. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana izinkan saya untuk mengambil peluang dalam perbahasan kali ini. Saya mula gini, bagi kerajaan, kita melihat pemberian kewarganegaraan kepada individu yang layak merupakan anugerah yang tertinggi. Adalah hak eksklusif kerajaan persekutuan dan ia tidak boleh diberikan, dianugerahkan kepada individu-individu sewenang-wenangnya. Tetapi pada masa yang sama kita harus juga memahami kepada golongan yang layak tetapi tertangguh selama ini untuk menuntut hak kewarganegaraan mereka. Ini merupakan hak asas bagi mereka menjalankan kehidupan harian seperti yang kita nikmati di tanah air yang tercipta ini. Tanpa hak kewarganegaraan, mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai kesukaran, termasuk akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan pekerjaan dan sebagainya. Oleh itu, saya melihat pindaan ini telah mengambil kira kesemua aspek, termasuk kita nak memastikan pemberian hak kewarganegaraan itu dengan syarat yang ketat. Ini adalah middle ground yang kita dapat capai untuk memastikan tiada sesiapa kanak-kanak yang berada dalam golongan yang layak tetapi tertangguh hak mereka selama ini. Tan Sri Speaker, pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tanah dan penghargaan kepada Menteri KDN dan juga seluruh tenaga KDN kerana usaha yang gigih telah pun dilaksanakan Menteri dalam tempoh setahun dua ini untuk menguruskan banyak kes-kes permohonan yang telah pun lama tak diuruskan dengan baik atas faktor-faktor yang berbeza-beza. Kalau kita lihat kepada angka yang tersenarai dalam data yang terkini, saya ingin menjelaskan daripada tahun 2013 hingga tahun 2022, sebenarnya kadar kelulusan untuk permohonan kewarganegaraan hanya sekitar bawah 40%. Tetapi setelah Menteri mengambil tanggungjawab sebagai Menteri KDN, kita lihat peningkatan yang sangat-sangat ketara. Dan setakat 1 hari bulan Oktober tahun 2024, angka itu telah pun melonjak kepada 66% untuk menguruskan sebanyak 17,000 kes permohonan. Ini tidak bermaksud kerajaan sewenang-wenangnya untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada pemohon, tetapi sebahagian besarnya telah pun lama tunggu dan diuruskan dengan baik dan cekap oleh tim dan juga menteri. Dan setakat ini pusat khidmat yang saya uruskan kes-kes permohonan seumpama ini lebih daripada 50 kes. Setakat ini hampir 20 kes yang telah pun diluluskan permohonannya. Tahniah dan syabas sekali lagi saya ingin ucapkan kepada menteri dan tim keseluruhannya. Dalam pindaan ini saya ada beberapa perkara yang saya ingin nak bangkitkan. Setelah mendengar pandangan-pandangan ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengutarakan pandangan, ada 2-3 perkara yang saya ada pandangan yang lebih kurang sama. Pertamanya, selalunya kes yang kita uruskan itu kebanyakannya berkaitan dengan kes 15A. Selalunya mereka telah pun mohon lama, sekian lama tapi tak dapat keputusannya. Ataupun mereka dapat keputusan tetapi tidak diberitahu sebab ditolak. Lulus tu sudah tahu dah, tapi ditolak tu tanpa ada sebabnya. Oleh itu saya ingin memohon kepada menteri bukan setakat hanya memberikan jaminan dalam dewan ini, tetapi wujudkan satu SOP atau peraturan secara bertulis untuk memastikan mereka yang hadir ke kaunter bukan ditolak
balik ke rumah dengan tak ada sebab yang munasabah. Mereka yang sepatutnya layak, mereka diberikan SOP, bagi guideline yang jelas, bagi SOP yang jelas, peraturan yang jelas, dan pada masa yang sama juga harus memutuskan satu tempoh yang munasabah 6 bulan hingga 1 tahun untuk memastikan keputusan tentang permohonan itu sama ada lulus atau tidak harus diberitahu kepada mereka. Tidaklah seperti mana yang kes yang saya katakan tadi, 50 kes dalam pusat khidmat saya. Ada yang sejak tahun 2007 lagi, 2011 lagi dan sebagainya. So saya mohon kepada Menteri bukan setakat jaminan dalam dewan ini tetapi buatnya secara bertulis dan dilaksanakan oleh setiap jabatan di setiap daerah nanti. Dan satu lagi saya ingin nak kongsikan juga seperti mana yang dikatakan oleh Besut tadi. Saya pun ada kes umpama ini juga. Ada juga permohonan-permohonan 3 adik-beradik yang mereka dapat sijil lahir. Tetapi apabila mereka nak buat kad pengenalan, didapati bahawanya sijil kelahiran, sijil beranak itu dikatakan didakwa adalah palsu. So saya tak pasti ada berapa kes yang ada terdapat dalam permohonan kita, status permohonan ini, dan kes ini telah pun ditolak. Dan mereka ni tidak dapat atas sebab teknikal, dia tak ada sijil lahir yang sah, walaupun boleh buat laporan DNA untuk membuktikan ada talian hubungan dengan ibu dan bapa. Tetapi ini telah pun menyukarkan mereka, malah mereka adalah sudah mencapai ke umur 18 hingga 21. Dan mereka telah pun tahun demi tahun untuk menunggu sampai sekarang tak boleh selesai. So, maka saya mohon kepada Menteri, perlu ada satu panduan yang jelas, SOP yang jelas kepada mereka. Dan harus siasat juga apakah kes ini berleluasa berlaku. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab isu sijil beranak yang tidak sah dan kemudiannya dapat tahu apabila permohonan untuk kad pengenalan untuk kanak-kanak kita. So saya memandangkan masa tak mengizinkan, saya ingin merumuskan bahawanya saya menyokong penuh pindaan ini kerana telah pun mengambil satu middle ground walaupun ada beberapa pandangan yang berbeza, tetapi saya lihat keseluruhannya adalah satu kebaikan untuk mereka yang lama menunggu dan mereka layak selama ini. Sekian saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terbaik sahabat semua. Jadi berbalik semula kepada perbahasan ahli parlimen PAS, beliau menggunakan sumber daripada internet, daripada portal, dan akhirnya katanya ketika menyediakan ucapannya itu portal atau berita itu masih ada, tapi dicek pada hari ini sudah tidak ada. Jadi adakah pemimpin PAS ini bijak ataupun bodoh? Sepatutnya sebelum hari ini tiba masanya untuk perbahasan, beliau kena membuat checking kali terakhir. Adakah benar apa yang sumber yang digunakannya itu sahih ataupun tidak? Kenapa tidak membuat checking? Kenapa harus menggunakan sebagai rujukan di dalam Dewan Rakyat hanya untuk menyebut berkaitan dengan parti DAP, MCA yang dikatakan parti Cina. Jadi ini antara, bagi saya, pandangan saya, tujuan mereka adalah satu, untuk melaga-lagakan ataupun menghasut, memberikan menyemai kebencian kepada parti DAP. Sedangkan DAP ini bukannya parti Cina. Dia di dalam parti DAP ini ada banyak bangsa, India, Melayu, kalau di Sabah ada dusun, ada rungus, ada kadazan dan sebagainya. Jadi tidakkah kenyataan dan tindakan yang dibuat oleh ahli parlimen daripada PAS ini boleh dianggap sebagai, pada pandangan saya, seorang yang sangat resis, dan terlalu bodoh, sehingga tidak membuat checking untuk kali terakhir sebelum menyatakan ataupun digunakan sumbernya itu dalam perbahasannya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kanggap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.